satu kawasan tanah perkuburan. Dia terus macam, Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, hari ni hari Khamis, Allahu Akbar. Rasa macam dah lama tak buat video seram ni kan. So, Alhamdulillah saya dapat buat untuk korang minggu ni. I'm so sorry sebab beberapa hari lepas saya tak dapat nak buat. So, hari ni kita kembali balik dengan cerita seram yang korang dok tunggu-tunggukan tu. So, macam biasalah, siapa-siapa yang dah masuk, terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa tekan like and share. Jangan lupa tekan subscribe button dan juga hit bell notification. Yang mana dah subscribe, I'm so appreciate benda tu. So, aku ada berita baik nak bagi tahu di hujung video. Aku harap korang boleh stay tune. And kita terus nak mulalah untuk cerita seram untuk malam ini. Kita terus macam biasa. Sama-sama. Yes. Roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Right, so untuk video yang pertama ataupun cerita yang pertama ni, saya nak bagi disclaimer lah macam biasa awal-awal kepada siapa-siapa yang mungkin ada penyakit kronik ataupun mudah terperanjat, mudah mencampak barang-barang di sekitar anda. Tak payah bagi tahulah, nantilah saya bagi tahu di kemudian cerita. Okey, kita teruskan untuk cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni ceritanya datang daripada Wawa. Nama seorang perempuan yang datang asalnya daripada Pulau Pinang, Malaysia lah kan. Pulau Pinang, dia merupakan seorang pekerja swasta. And then dia, biasalah tahun lepas korang tahulah kan, macam-macam hal yang terjadi. So kebanyakan pekerja ni cuti pun tak tentu arah. Termasuk si Wawa ni, dia bekerja sebagai seorang pekerja swasta lah dekat salah satu wisma. Aku tak payah bagi tahulah dia kerja apa semua kan. Tapi dia duduk dekat area Penang. And benda ni terjadi baru je hari tu. Dalam sekitar malam New Year tak silap aku. Okey, cerita ni dikongsikan kepada aku ketika pada malam tersebut menurut Wawa, dia bercuti pada esok harinya 3 hari. Maknanya okey, hari ni dia habis kerja, besok tu dia cuti and besok tu lagi dia cuti. So maknanya malam tu dia nak berjimba lah. Malam New Year pak kan. So dia pun masa tu dia kata starting pukul 5 lebih macam tu dia dah balik rumah apa semua, and malam tu dia terus roger member-member yang lain untuk pergi keluar, pergi lepak santai-santai untuk riliskan tension. So dia sampai rumah, Assalamualaikum. Alia. Malam ni kita jadi kita jumpa dekat dataran macam biasa. Kan biasa orang Penang cakap macam tu. Aku main teka lah kan. Boleh. Sekejap lagi aku ambil hang. Hang jangan kalut. Tak payah. Wawa cakap, aku pi ambil hang. Malam ni aku nak drive. Dia kata macam tu. So menurut Wawa pada malam tersebut dia offerkan diri dia. Dia kata, korang semua tak payah drive. Biar aku je yang drive. So kawan-kawan ni pun okay, fine. Okay, tak ada hal. Wawa kata pada pukul 8 lebih tu dia keluar daripada rumah. And then dia pergi jemput lagi 3 orang kawan dia. Dia pergi rumah Alia, lepas tu dia pergi rumah Eva, lepas tu dia pergi ke rumah Lina, L-I-N-A, Lina lah kan. So dia ada 3 orang kawan dia. So dia kata pada malam tersebut macam biasalah, duk packing barang apa semua. And then dia pun keluar daripada rumah untuk pergi jemput kawan-kawan dia semua. So diorang pun celebrate lah New Year macam biasa. Kalau dah New Year apa je lagi boleh buat tak? Pergi tengok bunga api lah dekat dataran apa semua. So dia kata pada malam tersebut suasana agak lengang sebabkan time tu kan COVID-19. So ada tempat yang riuh, ada tempat yang lengang. So dia jadikan cerita pada malam tersebut mereka pulang agak lewat sebab diorang pergi makan, pergi borak, ambil gambar apa semua. So dalam pukul 12 lebih baru diorang bertolak daripada kawasan dataran tu. Dia kata, dah jomlah balik. Dan pukul berapa ni Kang Han nak jomlah balik. Kang Hang nak hantar kami lagi macam mana kan. Dia kata macam tu lah. Lepas tu Wawan dia kata, tak apa, boleh. Jangan risaulah malam ni kita punya. Dia kata tak apa, besok nak kerja lagi. Besok aku cuti, so tak apa. So dah perempuan ni duk tolak sana tolak sini. So pada pukul 1 pagi lah baru diorang bergerak
daripada dataran tu untuk balik ke rumah masing-masing. So ceritanya bermula macam ni. So Wawa kata pada malam tersebut, masa diorang nak starting untuk pulang ke rumah mereka masing-masing yang dibawakan oleh Wawa, diorang masuk ke dalam kereta. So dia kata masa dia masuk ke dalam kereta, dia ternampak ada satu nenek tua melintasi depan kereta dia. Okey, kau bayangkan kereta dia parking kan? Kereta parking kat dataran tu. So diorang dah masuk apa semua, dah masuk kereta, and then masa dia start kereta, dia buka lampu tu, nenek tu lalu. Nenek tu lalu dekat depan dia. So dia pun macam, oh ya, kesian nenek ni. Pukul berapa ni, tak mana dia tidur tah. Dia terdetik hati lah macam tu kan. So yalah, kita dah nampak orang tua, so kita macam simpati sikit. So Wawa cakap time tu dia macam nak keluar tau, nak pergi tanya nenek tu apa semua. Tapi disebabkan dia tengok kawan-kawan dia macam dah letih, so dia abaikan je lah. Dia pun start kereta and then jalan. First dia akan pergi rumah Lina dulu sebab rumah Lina tu paling dekat sekali. And then dia akan bergerak sampailah yang terakhir adalah rumah Alia. Okay, menurut dia pada waktu itu, time tu jalan dah agak lengang sebab time tu dah pukul 1 lebih dah nak almost pukul 2 dah. Diorang kata masa diorang nak gerak keluar daripada tempat diorang tu. Tapi tak ada fikir apalah sebab kau berempat kan, so tak adalah orang kata that feel seram tu, dia kata. So diorang pun borak apa semua, borak apa semua. And then diorang pun gelak lah, gelak masing-masing. Gelak memang tak kontrol punya lah, biasalah perempuan kan kalau bersama dengan set-set dia memang tak cover lah kan. So masa tengah borak tu, radio memutarkan lagu Ed Sheeran. Shape of you. Okay, lepas tu dia pun pergi kuatkan lagu tu. Memang kuat gila dia kata pada waktu tersebut. So masa kuat tu diorang pun nyanyilah ramai-ramai. Kuat sikit. I'm in love with the shape of you. Ada kata macam tu. So masa diorang menyanyi and then bersukaria di dalam kereta tersebut, mereka tak perasan yang mereka sebenarnya melalui satu, orang kata, kawasan tanah perkuburan Islam yang ada di bahagian belah kanan jalan dia. So dia pun jalan, I'm in love with the shape of you. Dia kata time diorang tengah shock, tengah best nyanyi benda tu, tiba-tiba Wawa terdiam ataupun mendiamkan diri dalam keadaan yang kecoh tu. Dia macam tu tau. So yang Rina ni tanyalah, kenapa tiba-tiba senyap? Hampa tak dengar ke? Dengar apa? Tak ada apalah. Dia terus slowkan radio dia. Okey, menurut Wawa, masa tengah riuh hoa tu, dia terdengar ada satu suara yang sangat-sangat sayup yang berkata, kuatnya cu. Waktu tu dia kata masa dia terdengar benda Allah tu, and then dia tengok side mirror dia dengan dia punya apa tu yang atas tu, dia terlihat sebelah kanan dia tu ada satu belah kanan sini. Okey, belah kanan dia tu ada satu kawasan tanah perkuburan. Dia terus macam astagfirullahalazim. Dia dah seram lah time tu. And then tapi kawan-kawan dia tak tahulah sebab dia tak nak cerita apa benda tu kan. So dia pun bawa kereta macam biasa, tak ada apa. Jadi and then dia drop lah kawan dia Lina, and then dia drop kawan dia yang nombor 2 tu, and then last sekali dia bersama dengan Alia tu sahaja. So dia pun bawa lah kereta. Pasal time tu lah baru dia starting cerita dekat Alia apa benda yang terjadi pasal dia orang hoa tu. So dia kata, Alia, aku nak cakap pun sebab salah, aku takut hang takut je. Dia cakap lah, kenapa hang tiba-tiba diam tadi? Lepas tadi tak bercakap? Tak ada. Tadi masa kita duk giu-giu apa semua kan, hang perasan tak belah kanan kita apa? Dia kata macam tu. Apa dia? Sebelah kanan tadi kubur. Lepas tu kubur pun bukan ada apa-apa pun, dia kata macam tu. Aku terdengar suara weh. Dia kata macam tu. Ni merapu lah. Tak, betul. Aku tak main-main. Dia kata macam tu. Wawa cakap macam tu lah. Tapi dalam keadaan yang macam berbisik. Sebab dia kata rumah si Alia ni agak jauh ke dalam tau. Kawasan nak berjalan tu agak sunyi, agak sepi. So dia kata, dengar apa? Aku dengar yang tu lah. Kuatnya cu. Dia kata macam tu. Syang ni jangan buat main, jangan buat kalut. Dia kata macam tu kan. Ni betul korang opinion. Aku confident je. Tapi tak apalah, korang maafkan je lah. Lepas tu diorang macam takut lah kan sebab dah terdengar suara tu. Tapi tak apa, dia bawa je kereta tu. Dia bawa. And sekali lagi diorang dikejutkan kerana apa? Diorang terdengar seperti ada bunyi geseran dekat belah atas kereta diorang. Ya,
tengah bawa ni. Astagfirullahaladzim. Time tu Alia pun dengar, tapi dua-dua hanya mampu berzikir and buat macam tak ada apa jadilah. Okey, lepas tu dia pun sampai ke rumah si Alia ni. So dia pun drop Alia, lepas tu dia pesan lah kat Alia, "Hampa jaga diri elok-elok nak, pergi mandi ke apa." Dia kata jangan tunggu tidur pula, kita tak tahu apa semua kan. Lepas tu si Alia ni kata, "Kalau hang nak tidur sini, hang tidur sini dulu. Hang jangan balik terus." Dia kata, "Aku risau dengan hang ni." Tak apa. Aku boleh balik." So Wawa kata, Wawa tak nak menyusahkan dia lah bagi besok nak balik. Sebab Wawa kata dekat dalam rumah Alia tu ada abang ipar dia dengan kakak ipar dia. So dia macam tak best lah kan nak tidur kat situ. So dia pun gerak balik apa semua. Okey, time balik ni dia masih lagi dalam keadaan seram. Apa yang menyeramkan dia adalah dia terbau satu wangian yang sangat wangi ketika dia masuk ke satu jalan yang menuju ke rumah dia sebenarnya. Jalan tu memang biasa dia jalan, dia kata. Dia pun pusing. Allahu Akbar. Dan ketika itu, lagu dekat radio tu didengari lah. And then dia buka kuat sikit. And then dia nak rakam story. Biasalah malam-malam saja dia buka phone dia untuk rakam story. Untuk bagi tahu yang dia on the way balik ke rumah lah. So dia pun angkat phone dia. Dia kata masa dia angkat phone tu, dia terlihat ada susuk warna putih sedang berdiri dekat tiang lampu sebelah kiri dia. Nasib baik member tak panik, member relax lagi. Dia macam angkat. Dia tengok turun tau. Dia nampak lah benda tu. Yes, yang paling bestnya adalah ada rakaman dia. Pergi tengok. Laju sangat. Tapi tak apa. Kita slow mo kan sikit. Korang perhati dekat belah kiri tu, dia macam tiba-tiba lost focus tau dekat situ. I mean, masa dia rakam and then bila nampak benda tu muncul, dia punya kamera tiba-tiba lost focus. Korang tengok sekali lagi. Nampak kan? I mean that entity masa tu. So dia pun macam Allahu Akbar. Dia pun macam takut lah. And then dia bawa pecut apa semua. And dia kata masa dia nak masuk ke kawasan rumah dia, and then dikunci pintu bilik dia, pintu pagar depan tu, dia terlihat seperti di hujung sempang itu ada seorang nenek melintas ke arah bertentangan dengan dia. So dia pun macam Allahu Akbar. Dia terus masuk, lari, and tak ada apa yang menjadi lah kat dalam rumah tu. Dia terus mandi apa semua, dia pasang Al-Quran, malam tu dia tidur. And besok tu dia check balik, dia nampak lah footage tu. Dia dah tak berani lah nak balik malam-malam buta macam tu. So itulah cerita yang diceritakan daripada Wawa kepada aku. So kita move up terus ke cerita yang kedua. Untuk cerita yang pertama tu, itulah pengejaran dia. Jangan seronok sangat, kita tak tahu yang mana tempat kita lalu kan. Just ada orang kata kalau kita lalu sebelah kubur, cukuplah kita macam sedekahkan Al-Fatihah apa semua kan. Sebab dulu ada mitos ataupun kepercayaan, aku tak tahulah, ada orang kata Assalamualaikum yang ahli kubur macam tu. Aku pun not too sure is that sahih atau tidak. So yang mana tahu tu mungkin boleh drop kat komen pasal benda ni. Kita tak boleh nak cakap apa lah kan, benda-benda macam ni memang ada. So kat mana kita ada, mungkin just behave lah. Kadang-kadang kita ni over seronok pun benda tu pun suka kan. So macam mana pun jaga diri elok-elok. Okay Wawah? Okay? Alright, so kita teruskan ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni terjadi kepada Ikram. Ikram ni merupakan salah seorang pekerja betul aircon. Betul aircon kan, dia ni kerja servis aircon apa semua. So menurut Ikram, dia dah bekerja dalam bidang air conditioning ni sudah pun lama. Tetapi disebabkan ada satu kesilapan yang telah dilakukan oleh beliau, menjadikan itu adalah salah satu igawan yang menjadikan salah satu pengalaman semula kepada dia sepanjang dia bekerja sebagai seorang tukang servis aircon ni. Okey, ada satu hari tu masa tu saya tengah tak ada job sangat. Saya dapat call daripada seorang kawan saya yang bekerja dekat salah satu museum yang ada dekat area Kelantan sana. Okey, dia kata kat Kelantan tu, kat situ ada satu museum bang. Macam tu, teruk betul Kelantan aku. So, kat Kelantan tu dia ada satu museum, di mana museum tu agak terkenal sebenarnya. So, aku sure orang-orang Kelantan mungkin tahu. So, dia kata dekat museum Kelantan tu tahun 2009 time tu,
Saya ni ditugaskan ataupun dapat panggilan untuk pergi servis dalam 3 biji aircon yang ada dekat dalam museum tu. So siapa tak nak bang, time tu pun kerja macam ada tak ada je. So saya pun gembat je apa-apa kerja yang ada. So saya pun masuk lah, saya pun masuk and then saya pun sampai dekat tempat di mana museum kawan saya tu. Dia pun dapat call lah, "Oh man, mana?" Dia kata macam tu kan. Aku ada, semua deal, aku pun sampai. Dia kata macam tu. So masa aku sampai tu, aku pergilah jumpa kawan aku tu. So dia kata nama kawan dia time tu Hairi, and then dia ni dikenalkan diri dia sebagai Aiman, nama dia Aiman. So Aiman ni pergi jumpa Hairi ni, macam mana, dia kata apa semua, dia tanyalah aircon mana yang masalah, problem apa, tak panas ke, tak panas pula, tak sejuk ke, ataupun leaking ke, ataupun gas tak ada ke. Lepas tu si Hairi ni cakap, kau servis je semua, yang mana boleh, kau masuk je. Tapi setahu aku ada tiga kot yang tak boleh pakai. Kat ujung belakang satu, sini satu, depan ni, ni yang kau bawa masuk ni, dengan tu ada bilik dekat pahlawan-pahlawan tu, kau pergi tengok kat situ dulu. Yang lain aku rasa ada lagi ni. Tak apalah, kau pergilah tengok dulu, kata macam tu. So si Man ni pun macam, okey tak apalah, aku masuk dulu lah. Time tu Man tu kata sebabkan servis, so dia tak adalah bawa ramai-ramai. So dia pun masuk. Time tu dah pukul 5 lebih lah dia kata. So si Man ni pun masuk, dia pun check aircon pertama kat depan tu, dia bersih-bersih apa semua, okey settle. Lepas tu dia pergi kat belakang, settle. Lepas tu dia pergi kat bilik pahlawan tu. Kat masa dekat bilik pahlawan tu lah, dia terasa something. Okey, dia kata dia masuk ke bilik pahlawan tu, dia pergi kat aircon yang ada kat situ, dia terasa tau. Sejuk je. Kalau korang nak tahu aircon korang sejuk tak sejuk, jangan pakai ni. Pakai ni. Sebab kulit ni lagi nipis daripada ni. Rasa macam ni. Oh, sejuk lagi. Besar lah tempat ni. Dia kata macam tu. So, dia sebabkan aircon tu sejuk, so dia pun tak payahlah nak pergi servis. And then dia pergi macam jalan-jalan dekat tempat tu. Dia pun pergi tengok patung-patung pahlawan tu. Dia pun pegang muka. Ni panggil apa ni? Oh, ni Tok Janggut. Dia kata ada satu replika macam patung, tapi kat bawah tu nama dia Tok Janggut. So dia pun pergi jalan lagi. So dia kata masa dia sampai kat hujung bilik tu, dia asyik nak pegang patung-patung yang kat situ tau. So sampai kat hujung bilik tu, dia ternampak ada satu macam, dia bukan keris tau, dia macam ada satu pedang pendek dekat dalam satu kotak tu. Dia pun pergi tengok. Tu dia. Dia terdengar ada bunyi macam bayi mengingit. Macam bunyi kambing, tapi tak apa, lebih kurang macam tu. Mana datang pula bunyi benda ni? Time tu dia tengah, mata dia dekat kat area pedang kecil yang aku cakap tadi itulah. Dia dengar bunyi tu daripada belakang dia. Dia nak toleh tapi dia takut. Dia pun terus toleh. Dia kata masa dia toleh tu tak ada apa-apa dekat belakang dia. Cuma masih lagi ada patung-patung yang ada kat situ lah. So dia pun macam, okey tak ada apalah. Dia terus angkat barang dia. And then dia angkat tangga dia. Dia pun turun lah. Dia kata dengan kawan dia apa semua. Lepas tu dia on deal lah about bayaran, quotation apa semua. And then si Man ni pun balik ke rumah. Ceritanya tak habis dekat situ. Bila dia balik ke rumah, dia kata time tu dia rasa macam tak best. Sebab dia rasa macam sepanjang perjalanan dia pulang ke rumah, time tu dalam around pukul 7 lebih macam tu, dia rasa seperti van dia tu ada ramai orang. Ada ramai orang. So dia pun masuk dalam van dia, and then dia pun macam buat tak tahu je lah. Dia drive sampai rumah, and then dia pun masuk ke dalam bilik dia, and then dia pun mandi apa semua, dia settle. Lepas tu dia kata malam tu dia duduk seorang-seorang. Dia memang duduk seorang-seorang, and then dia tengok TV. Dia kata masa aku tengah tengok TV tu cap, aku dengar macam bunyi ada orang merangkak dekat area dapur rumah aku. Kau pernah dengar kan kalau baby kau merangkak macam tu kan? Dia pun pergi tinjau. Tak ada apa. Seram lah. Dia kata macam tu. So dia pun buat tak tahu lah. Dia kata dia duduk je kat sofa tu, and then dia pun macam melayang-layang lah fikiran dia. Dia tak fikir sangat pasal benda tu. Cuma dia termenung sorang-sorang. Dia kata masa dia termenung tu, dia terdengar sekali lagi bunyi bayi yang lebih kurang sama seperti dekat museum tu. Takkan sampai rumah.
Dia pun bangun. And then dia pergi and then dia pun bangun. And then dia bangun, dia pergi ke arah bilik belakang dia. And then dia pergi check lah dekat depan bilik tu tak ada apa. Dia pun masuk ke dalam bilik dia. Dia pun baring. And then time tu dia peluk bantal peluk tau. Dia kata dia peluk bantal peluk. And then dia main phone lah. Faham tak? Dalam keadaan bantal peluk, dia main phone apa semua. And then dia pun berpindah ke belah sini. So dia kata masa dia pindah ke belah sini, dia nak capai bantal peluk dia kat belah sini. Tapi bantal peluk tu tak ada, dia kata. Sebab macam faham tak? Kau bayang macam ni tapi kau nak capai tak ada. Mana bantal peluk aku ni? Dia kata macam tu. So dia pun gerak-gerakkan kaki dia untuk dia capai bantal peluk dia lah kat bawah tu. And masa dia tarik pakai kaki dia, dia kata dia terasa macam okey, bantal peluk yang ada tu kan, simpul atas tu, dia dapat macam cengkam pakai kaki dia. Dia macam tu. Aduh, macam mana boleh sampai bawah ni? Dia pun tarik. Dia kata masa dia tarik bantal peluk tu, dia rasa berat. Dia kata, asal bantal peluk aku berat siap? Dia pun macam bangunlah kat badan dia. Masa dia bangunkan badan dia, dia nak pergi capai menggunakan tangan dia. So dia pun tarik dia punya bantal peluk tu. Dia kata masa dia tarik bantal peluk dia, dia punya tangan sebelah kiri ni tertepis satu lagi bantal peluk. Dia tertepis sebelah sini. Ini bantal peluk betul. Yang dia tarik tu apa? Korang bayangkanlah kalau benda yang macam bantal peluk. So tu dia dah macam jam tau. Dia macam apa ni? Dia tengok belah kiri dia, bantal peluk dia yang betul. Dia angkat phone dia. Dia buka torchlight, yang dia tarik itu adalah gula-gula. Sebujur kat situ yang dia tarik adalah tu. Dia punya tu. Dia terus, "Wosh! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar." Dia macam tu lah, dia terperanjat lah kan. Kalau aku kena situasi dia, aku tak tahu aku buat apa. Dia terperanjat and dia tu tutup muka dia lah. Dia macam, "Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar." Dia pun bangunkan badan dia and then dia keluar daripada bilik dia untuk pergi ke depan. Dia kata masa dia pergi ke depan tu, dia terdengar sekali lagi bunyi bayi sedang merengek. Macam tu. Lepas tu dia pun macam tak boleh tidur lah waktu tu. Sebab biarlah kena kacau, kena apa semua. Dia terus buka dekat phone dia, bunyi surah-surah yang ada kat YouTube. Dan dia kata pada malam tu memang rumah dia tu memang something yang sangat-sangat. Dia kata dia dengar bunyi bayi yang menangis. And then dia dengar bunyi orang ketuk-ketuk dekat belakang pintu bilik dia. Tapi dia dekat depan lah. Sumpah dia tak pergi belakang pada waktu tu. So dia pun pagi besok dia pun bangun. Masa dia terbangun tu, dia kata malam tu dia termimpi tentang apa yang dia buat dekat museum tu. Kau perasan tak? Tadi aku cakap dia pergi pegang-pegang kepala orang tu kan. Ada satu tempat tu, ada satu perempuan sedang pegang macam something lah. Okay, kau tahu kan, orang lama-lama kan pakai yang kain batik kat sini untuk letak baby dia kan. Dekat dalam tu ada patung baby. Dia pergi keluar kan, letak kat tepi. Lepas tu dia terlupa. Dia biarkan benda tu kat situ. So pantang untuk masuk museum adalah jangan usik ataupun alih apa-apa barang yang ada dekat dalam tu. So dia dah terbuat benda tu. Dia terus pagi besok tu dia terbangun, dia baru terperasan, dia terus pergi balik kat museum tu. And dia pergilah cakap kat kawan dia apa semua. And then kawan dia pergi naik atas. And dia alihkan balik benda tu kat situ. And then balik tu dia pergi jumpa berubat ustaz tu apa semua. Ustaz tu kata tak ada apa sebenarnya. Tapi sebenarnya benda ni macam nak suruh kau letak balik je tempat tu. So itulah pengajaran yang telah pun dia dapat sepanjang dia. Itulah, tangan jangan gatal lah. Tu je dia kata dengan aku. Yang aku dapat pengajaran dia adalah tangan jangan gatal, jangan mandai-mandai. Dia kata lepas tu apa dia rasa? Dia buang. Dan satu lagi dia cerita dengan aku, dia kata dia buang bantal peluk dia tu. Dan sampai hari ni dia tak ada lagi pakai bantal peluk. So siapa-siapa yang sedang ada bantal peluk dekat area dia korang tu, cuba perhatikan. Adakah itu sebenarnya ataupun benar-benar bantal peluk anda? Terlanggar. Bantal peluk anda. Yeah. Baik, so kita move ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni dihantarkan oleh seorang brother ni. Nama seorang brother ni namanya Syafiq. Syafiq ni dia cakap dengan aku siang-siang, "Assalamualaikum, Cap. Aku nak berkongsi sikit tentang satu kisah yang pernah terjadi pada aku sekitar awal tahun 2015 macam tu lah." Dia kata dia ni dulu seorang yang sangat-sangat kaki perempuan. Yep, lakos. Lakos lah. Dia ni memang kaki perempuan. And then dia kalau dengan perempuan tu, kalau kata ending tu tak sampai ke katil tu bukan dia lah cerita dia. So aku nak cakap awal-awal, cerita yang ketiga ni dia ada age restriction sikit. So siapa-siapa yang berumur mungkin 18 tahun ke bawah, aku boleh dengar. 13 tahun ke bawah jangan nak. Kalau 13 tahun ke atas boleh dengar, tapi kena ada orang-orang dewasa dengan korang. Okey. So cerita yang ketiga ni dia bermula macam ni. Syafiq menurut dia ni merupakan seorang yang sangat-sangat enjoy person lah. Kalau setakat club
pub, apa semua benda yang nakal-nakal sebagai seorang remaja ni, dia dah lalu lah. Dia cuma 2 je dia tak buat. Dia tak bunuh, dia tak isap dadah. Ni 2 je. Yang lain semua dia buat. Okay? So dia cerita dengan aku, dia pun kata dia ni berkenalan dengan perempuan ni hanyalah untuk dia nak fun-fun lah, senang cerita kan. Dia memang nak, dia punya main utama adalah untuk having a something-something macam tu. So dia pun kenal dengan ini, kenal dengan itu, kenal dengan itu, kenal dengan ini. Memang dia kata hidup dia memang macam tu. Sepanjang beberapa tahun memang dia shock dengan benda tu. And then dia tak fikir tentang apa yang akan terjadi kepada dia, sampailah ada satu cerita and satu peristiwa yang terjadi kepada dia yang merubah diri dia sendiri dan juga perangai yang selama ni dia dok hidup ataupun dia selami dalam lautan yang salah. Macam tu cerita dia. Okey. Syafiq ni, dia kata ada satu hari tu bang, saya berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Shima. Okey, Shima ni dia merupakan salah seorang pelajar IPTN yang ada kat area-area, aku tak sebut dah dia negeri mana kan, dekat sebuah negeri ni. And then dia kata, saya berkenalan dengan dia memang tak lama bang, tapi dia ni seorang perempuan yang sangat-sangat senang tackle. Dia kata perempuan ni yang jenis macam Usha dapat macam tu. So dia dapat nombor si Shima ni daripada seorang kawan dia yang lain. So dia kata saya ni macam nak kenal lah bang, sebab kawan saya dah dapat, tangan saya tak nak dapat kan. Okey. Lepas tu dia kata macam waktu tu dia orang berkenalan macam biasa apa semua. Okey. Syafiq ni gameplay dia senang. Gameplay dia berkawan, berkenalan, ajak makan apa semua. End up dia akan suruh perempuan tu pergi rumah dia. Rumah dia ni kondominium. Nak orang have-have jugalah. So dia kata kondominium memang settle, memang clear punya bang. Tapi ada satu ketika tu bang, di mana first time lah saya kenal dengan Shima ni, benda ni terjadi kepada saya. Okey, cerita dia simple dia macam ni. Satu malam tu, diorang dah arrangekan satu pertemuan di antara mereka berdua. So si Syafiq ni akan tunggu dekat rumah. Gameplay dia sama. Dan kalau doorbell dia ni, yang ting-tong tu kan, bunyi 3 kali secara laju, maknanya perempuan tu dah sampai. So ya, bila perempuan tu dah masuk rumah tu and that happen thing lah kan. So okey, malam tu dia kata dia menunggu dekat rumah tu macam biasa. Dia orang dah bertemu janji apa semua. Dia pun lepak kat rumah lah. Dia dah wangi-wangi, dah pakai itu, dah set up ini, set up itu. Dia pun tunggulah kedatangan si Shima ni ke dia punya apartment, dia punya kondo ni. So dia pun duduk kan. Dia kata dia main phone. So tengah main phone apa semua tu, dia dapat chat daripada Shima yang Shima sedang on the way waktu tu. Lepas tu dia tanyalah berapa minit lagi. Lepas tu Shima tu cakap dalam around 9 minit, 10 minit sampailah kalau ikut Waze ni. So dia kata okey lah, tak apa, I tunggu je. Nanti dah sampai macam biasa tau. I kata doorbell tu you tekan 3 kali dah laju. So I tahu yang tu you. Okay, fine. Dia kata macam tu. So, see you later. Macam itulah. So, si Syafiq ni pun lepak, tunggu apa semua. So, dia kata, Syafiq kata, time dia tengah tunggu, dia tengah lepak apa semua, doorbell dia tu berbunyi 3 kali. Lepas tu dia pun, wow. Okay. Dia terus pergi masuk bilik dia pergi macam, okey, nak jumpa makanan kan? Nak jumpa makanan. Astagfirullahalazim, nakal bunyi. Dia punya apa tu? Dia punya mangsa kan. So dia pun macam okey, settle. So ting tung 3 kali. Tapi dia macam tak sabar betul perempuan ni kan. Dia pun pergi ambil phone dia and then dia tengok kat phone tu, dia tulis kat situ Shima punya chat dah sampai. So dia pun macam okey dah sampai. Time tu dia punya notification pun masuk, tulis kat situ dah sampai. So dia pun macam betul lah dekat depan tu adalah Shima yang dia tunggu daripada tadi. Dia kata sebelum dia nak pergi ke pintu tu, dia pergi tinjau si Shima ni daripada satu tingkap tu. Dia macam tingkap tu boleh nampak sampai keluar lah dekat pintu masuk dia tu. Dia macam nak bergurau lah konon kan. Dia pun pergi selak langsir tu, dia tengok ada seorang wanita yang sedang berdiri depan pintu, serba hitam, pakai tudung hitam, pakai baju hitam dan juga seluar hitam. Serba hitam. Dia kata macam tu tau. Dia pun pergi kat tombol pintu, dia buka and then dia jemput perempuan itu masuk. Dia kata masa perempuan tu masuk, perempuan tu tak cakap banyak-banyak. Perempuan tu just macam tunduk, dia suruh duduk, perempuan tu duduk. And then dia kata macam, Shima duduk lah. Abang buat Dia kata macam tu tau. Lepas tu Shima ni macam,
Time tu menurut Syafiq dia tak ada syak apa-apa sebab biasalah perempuan kan. Dia kata biasa cap kalau perempuan biasa-biasa mula-mula memang dia macam tu. Dia senyap, dia macam takut-takut kan. Tapi nanti bila kita dah start dia akan tunjuk belang lah. Dia yang cakap bukan aku dia yang cakap. Lepas tu dia kata dia pergi buat air, dia buat air apa semua. Time tu dia kata masa dia buat air dia macam borak dengan Shima. Macam mana tadi? Jam tak? Alah, janganlah takut sampai tak bercakap. Dia kata waktu tu, time tu perempuan tu tak ada keluarkan satu suara pun. Just macam duduk macam tu je. Lepas tu dia macam lain, perempuan ni biasa borak ke main. Tak tahulah. So dia pun buat air. Dia kata dia buat air. Time dia buat air tu, tiba-tiba phone dia berbunyi. So dia pun angkatlah phone tu. Dia kata masa dia angkat phone tu, dia terperanjat sebab apa? Dekat depan tu tertera nama Shima. Shima? Dia tinjau kepala dia dekat luar untuk melihat apa yang perempuan tu tengah buat. Kalau perempuan tu Shima, kenapa dia call aku kat sini kan? Dia tengok perempuan kat depan tu hanya tunduk, tak bersuara macam tadi. Dia angkat call. Hello. Dia kata masa dia hello tu, dia terdengar suara Shima cakap macam ni. Abang kat mana? Cepatlah angkat orang kat bawah ni. Takutlah sorang-sorang kat sini. Awak mengepek apa ni? Mengepek apa? Cepatlah ambil orang kat bawah ni. Jangan bergurau. Awak kat depan ni kan, kat ruang tamu tu. Jangan buat lawak macam ni. Mana ada bang, Shima kat bawah lagi ni. Kan naik ni kan kena pakai kad. Ambil lah Shima cepat. Shima pakai tudung apa? Merah. Shima. Okey. Shima tunggu kat bawah, nanti abang datang ambil Okey. Dia pun tutup phone dia, and time tu dia punya hati memang dah berderau lah, memang takut lah. Tahu kau takut. Lepas tu dia pun macam pergi dekat depan, and dia kata perempuan tu masih lagi duduk dekat kursi tu and tunduk macam senyap je, macam tu tau. Awak, saya turun kejap saya nak ambil makan. Nanti saya naik balik. Okey? Dia kata time tu dia keluar and then dia cepat-cepat lari, dia turun lift and sampai ke G. So dia pun pergi kat depan untuk pergi ke lobby lah. Time tu lobby dia agak gelap, and then dia kata kat depan luar kat pintu kaca tu ada satu perempuan yang bertudung merah. And then dia pun call Shima tu daripada tepi lift tu. Shima, abang nampak Shima. Shima datang je dekat lift ni. Abang kat sini. Dia kata macam tu. So time tu dia orang macam, faham tak? Dia macam tengok Shima tu jalan bergerak ke arah dia lah. And then dia pun macam, okay betul lah tu Shima. So dia pun tutup phone dia and then dia pergi ke depan untuk pergi ambil Shima tu. Dia kata masa dia pergi ambil Shima tu, dia masuk ke dalam lift and then dia naik atas. Dia sekali lagi terlihat perempuan yang berjubah hitam tadi tu, yang serba hitam tu, sedang berdiri dekat depan pintu bilik dia tadi tu. Pintu rumah dia lah. Tengah berdiri kat depan tu macam ni. Kepala dia ni hentak dinding tu. Dinding yang ada doorbell tu. Bunyi rumah dia ting 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 ting. Shima, jom Shima. Sekali lagi phone dia berbunyi. Dia angkat. Bang, abang nak ambil Shima tak kat bawah ni? Penatlah Shima tunggu dalam kereta. Kata time dia dapat panggilan tu and jawapan macam tu, dia toleh ke belah kanan dia terlihat perempuan yang berjubah hitam dan bertudung hitam betul-betul di sebelah dia. And time tu dia menjerit and then dia turun ke bawah. Dia tak ingat dah Shima kat mana apa semua. Dia terus masuk kereta dia and dia menangis-nangis dalam kereta tu sampai dia terlelap dalam kereta tu. And then pagi besok tu dia dapat panggilan daripada Shima. Shima kata Shima kata malam tadi dia dah gerak, and then dia kata dia tak tahulah apa yang jadi, and then kata macam jangan jumpa dia lagi apa semualah. So menurut Syafiq itu adalah the last moment when dia bawa perempuan balik rumah. And selepas tu memang dah tak ada dah. And dia kata ini first time jadi kepada dia, and then mungkin dia kata benda ni salah satu anjakan paradigma pada dia. And then dia kata sekarang dia tengah cuba untuk
fight this one. Dia kata sebelum ni live dia memang teruk gila lah. Dia kata kalau bab perempuan, kalau ajak-ajak nak buat all that thing kan, kalau cakap benda-benda lucah ni, dia cakap benda-benda yang setakat nak ajak tengok video-video macam ni, kalau nak setakat buat itu, buat ini kan, memang merosakkan lah, senang cerita. Dia memang tak ada hal ni. Dia kata dia macam the king of lakos lah. Dia kata macam tu. Hujung ayat dia ada cakap kepada korang semua juga. Dia kata dia minta aku and korang semua tolong doakan perubahan dia. Dia kata nak berubah daripada dulu ke arah sekarang ni memang susah bang. Tapi usaha saya ni memang saya harap dipandanglah oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab dia kata banyak dah sia-siakan masa. And ya, dia tak tahulah apa yang akan jadi kepada kehidupan dia yang akan datang. Alright, so 2 hari lepas aku terima banyak DM pasal isu-isu sexuality ni kan. So dia macam membuka mata aku yang sangat-sangat membuka lah. Salah satu followers aku ada hantarkan aku satu e-book ni, e-book untuk kita stop pornografi dan juga onani, which is bagi aku e-book ni selepas aku sendiri membacanya memang dia bagi input yang sangat-sangat kau-kau lah. Kan, macam Syafiq pun gelarkan dia sendiri sebagai boyfriend hantu. So aku sure mungkin di antara korang ni mungkin girlfriend, mungkin boyfriend korang macam tu, and korang ada niat hati nak berubah, which is good. Ada niat hati nak berubah tu, itu pun bagus dah. Mungkin kita ni tak ada ilmu, kita ni masih lagi tercari-cari apa semua. So siapa-siapa yang mungkin nak belikan untuk dia punya boyfriend, ataupun korang nak beli untuk korang punya simpanan sendiri, korang boleh nampak tau laki punya trick dalam e-book ni. Aku baca aku macam, uish, serius lah. Adalah aku cakap lepas kau baca e-book ni besok terus kau berubah. Adalah macam tu kan. Sebab benda ni take time. Tapi ilmu memang kita kena isi. Aku nak buka promo dengan kod aku, dengan aku punya link dekat bawah. Korang boleh pergi dekat komen and click the link. RM25 sahaja. Ilmu untuk RM25 yang boleh selamatkan kau, boyfriend kau, masa depan kau. Bagi aku sangat-sangat berbaloi lah kan. Ini bukan nak hard selling ke, nak suruh kau membeli. Tidak. Tapi kalau korang rasa nak berubah, ini adalah salah satu langkah yang paling awal, yang paling baik yang aku boleh sarankan kepada korang. Benda baik aku share lah dengan korang. And one more thing, tadi aku ada cakap pasal berita baik di hujung video kan. Okay, so siapa-siapa yang beli e-book ni pakai link yang kat bawah tu, aku nak offer satu kontes dekat korang. Korang cuba tengok gambar ni. Alright, so aku nak korang teka and tuliskan jawapan dia di Instagram aku, pergi DM aku. Pada buku surat berapakah gambar ini tertera? So siapa-siapa yang beli e-book je lah yang boleh jawab kan. So siapa-siapa yang menang and paling pantas sekali menjawab soalan ini pada buku surat berapakah gambar ini tertera dalam e-book tersebut, aku akan gandakan RM25 tu ke 10 kali ganda. So dia jadi RM200.5 lah. Dia simple gila. Korang just pergi DM aku and tunjukkan bukti pembayaran, which is receipt korang, and then korang terus bagi aku jawapan. Jangan bagi salam, Assalamualaikum bang, lepas tu kau diam. Memang aku tak balas dia lepas tu kan. So pemenang dia bukan seorang. Aku boleh cakap pemenang dia yang aku cari bukan hanya satu orang. Okay? Kau cuba je. Mana nak tahu kali ni rezeki korang 200.5 orang nak bagi gitu je. Mana nak dapat tak? Padahal kau beli buku tu baru RM25 and then kau menang kontes ni kau dapat 200.5. Tapi bukanlah aku suruh korang beli e-book ni lepas tu sebab mata-mata nak 200.5 tu kan. Sambil korang dapat selam ilmu, sambil tu aku boleh bagikan sedikit reward lah orang kata kan. Untuk korang mungkin mulakan satu journey yang baru dalam hidup korang dan korang boleh dapat intipati yang ada dalam e-book tu. And reward ni juga aku tujukan khas untuk mungkin orang-orang yang dah sharekan pengalaman diorang, yang berani menonjolkan pengalaman diorang, cerita diorang dekat DM aku. Terima kasih kerana berkongsi. Aku harap kita boleh bantu ramai lagi orang untuk kita bawa diorang ke jalan yang sepatutnya mereka jalan. So mak-mak ke ayah-ayah ke nak join kontes ni, get the book RM25, answer the right question, you will get 250. Alright, so I see you in next video. Pemenang aku akan cakap di video akan datang. Aku akan umumkan. So kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Peace.